إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji malam ini, kita dapat faham, kita ingat, dapat kita amalkan. Dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada salam keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang. Rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Yang berusaha pengurusi surau, Cik Nan dan ahli jawatankuasa surau, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal dan seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu, pak sara, mak sara, anak-anak, abang-abang, kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam ni, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala, ya, malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri hashtag ceramah santai tak ngantuk, insyaAllah. Yang mana malam ini kita berehat sekejap daripada kitab hadis. Saya ada khabar dengan Cik Nasa, ya, dan Cik Nasa pun ada masuk dalam WhatsApp gambar tu mengenai yang mana kita akan bincang mengenai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita maklum, hari ini kita berada tanggal 21 Syaban. Jadi malam ni malam yang kedua lah, kurang lebih tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan 7-8 hari lagi, ya, iaitu 23 bulan 3 lah. Bulan orang putihnya 23 bulan 3. Lawa ayat tarikhnya 23 hari Khamis. 23 23 23. Kalau bulan Melayunya 1 Ramadan lah. 1 Syawal pula, ya. 1 Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah persiapan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan ini yang kita nanti-nantikan ini?
Bagi orang yang rajin puasa lah. Bagi orang yang malas puasa tu, dia kata mau udah boleh makan pula siang ya. Itu yang lebih makan juga tu. Orang makan waktu maghrib, makan waktu zuhur. Kan dah tak kisah dah. Ya, Tuan Rahmat ya. Nak macam mana? Faham dia macam tu. Mazhab lain tu, tak tahu apa mazhab tu. Yang buka waktu zuhur tu mazhab lain. Jadi untuk kita menghadapi bulan Ramadan ni ya, kalau tuan-tuan ada catatan boleh catatlah. Boleh buat catatan ya. Kalau tak ada dapat dengar pun alhamdulillah. Pertama, berdoalah agar Allah Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat. Ya, kita berdoa ya dalam keadaan sihat wal afiat. Mudah-mudahan bila kita sihat tentu kita dapat melaksanakan puasa, solat tarawih kan, tadarus Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Faham berzikir? Berzikir lah kan, bahasa orang kita berzikir. Berzikir. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa doa yang sering kita baca yang agak mudah lah, Allahumma barik lana fi Rajab dulu kan, wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Udah habis bulan Rajab, kita pun berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Panjang ke pendek doanya? Pendek je, tapi payah juga nak hafal kan. Senang hafal lagu Dejetif lagi, walaupun panjang kan. Tahu lagu Dejetif? Cik Megat, Dejetif dia tokoh agama Islam, namanya apa? Ingat? Irwan Shah. Ingin bersuang dengan dinda yang ku puja di mana. Lagu dia. Ingat ke cik lah? Nah, cik nak ingat? Ingat? Dulu kau main lagu Dejetif dia kan. Pasangannya dengan siapa? Uji Rashid. Dinda. Itu lain, itu lagu lain. Apa lagunya ya? Dah merepik dah. Baik tuan-tuan. Jadi doanya bukan panjang sangat, tapi kadang-kadang nak apa payah ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Satu, berdoa ya. Ulama menetapkan pertama berdoa. Yang kedua tuan-tuan, sambutlah Ramadan dengan membuka lembaran yang baru, yang keadaan kita suci bersih. Yang mana disebut bahawa di sini pertamanya hendaklah kita bertaubat kepada Allah, kita dengan bertaubat nasuha. Dengan kita solat taubat kan. Kita berazam meninggalkan perkara yang kita laksanakan, dan kita ya berusaha meninggalkannya. Kalau kita ada dosa dengan orang, kita minta ampun dengan orang. Kalau kita minjam barang orang, pulangkan balik. Jangan reta orang, reta kita kan. Semua jadi hak milik kita kan. Jadi tuan-tuan, kita mohon kepada Ta'ala ya, agar diampunkan dosa kita. Kemudian itu kepada Allah, taubat nasuha tadi. Kepada Rasulullah SAW pula kita melanjutkan usia, melanjutkan risalah dakwah kita ini, ya, dengan kita melaksanakan tazkirah Ramadan. Ada buat kesini tazkirah Ramadan? Ada tazkirah Ramadan. Tadarus Al-Quran, ada buat tadarus. Alhamdulillah ada Al-Quran ya. Kita berzikir tuan-tuan kan. Tapi kita pun heran juga kadang-kadang ya, bulan Ramadan ni kita boleh rajin baca Quran ya, tadarus sampai malam-malam. Tempat saya tuan-tuan, di Isteri Bayi tu habis pukul 11.30 tu kira awal lah Tuan Rahmat tadarus ke mana. Kadang-kadang lanjut sampai ke 12 tuan-tuan. Esok nak ke sekolah kan, tapi apa nak buat tuan-tuan kan, kita ngikutlah juga tadarus ni. Kumpulan takkan tak ikut pula. Pengurusi surau pula tu saya. Takkan pengurusi tak ada tadarus, apa hal pengurusi ngelat nama kata kan. Jadi tuan-tuan, tapi itu semangatnya. Semangat bila Ramadan, semangat kita boleh buat. Habis Ramadan tu lebuh.
Tak ada dah kita buat, baca sendiri-sendiri je. Tak ada tadarus dah. Tadarus ni sebenarnya namanya darsun. Darsun ni belajar. Tadarus ni sebenarnya dalam kaedah yang kita sebenarnya kita buat satu halaqah, satu bulatan, baca seorang, pusing seorang-seorang, tegur seorang, tegur. Itu orang tadarus. Ada sebahagian dari kita ni kumpulan WhatsApp. Mikir baca juzuk 1, mikir juzuk 2, mikir juzuk 3, mikir habis juzuk seorang juzuk. Itu bukan tadarus namanya. Itu namanya tilawatul Quran. Boleh jugalah. Daripada tak buat langsung, ada juga buat kan. Tapi taklah sama dengan tadarus. Tadarus ni belajar. Kalau kita salah baca, kawan kita tegur, tak betul tu ustaz. Peranjang tu, mak jaiz mufasil. Contoh. Wajib tu kena buat 5. Contoh tuan-tuan kan. Tapi kalau kita baca seorang, panjang ke pendek, rasa betul je semua. Kan? Betul tak? Macik-macik mak selaka semua. Betul tak betul? Rasa betul je kita baca. Padahal banyak tak betul. Tadarus sendiri ni, kalau tadarus ni maknanya kawan kita boleh negur kita. Walaupun ustaz kan, apa masalah kita nak belajar. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ni dia rasa malu kan, rasa malu nak belajar kan. Tambah-tambah dah berumur, orang kena tegur kan. Baik ya, Nabi kata tuan-tuan, menambung risalah baginda. Kemudian seterusnya dalam bab persiapan Ramadan lagi tuan-tuan, dalam keadaan membuka lembar yang baru bersih ni, masih dalam tajuk yang nombor 2, kepada orang tua isteri. Saya tulis ni, saya ambil ni, dia isteri bukan isteri je, maknanya ada orang yang isteri, ada yang isteri kan. Terus malam saya ngajar dekat masjid lama, isteri kan ustaz. Yang nanya teluk dia isteri ada 4 orang. Saya kata saya sebut nama dia, senyum nama semua. Dia 4 orang tu Haji Rahmat isteri kata kawan tu. Ada kalau tu Haji Rahmat dah berjumpa, saya bagi nombor telefonnya, ada nombor tu. Ada nak nuntut boleh. Tapi awak tak pandai nuntut. Sebab awak tak pandai, saya ada penyakit SB. SB sayangkan bini. Kalau kau ada TB tak boleh. Tapi kalau berani tak ada tidak tu boleh, saya bagi nombornya. Tuan-tuan kan, 4 orang serinya. Dan anak pun tak ingatnya, anak 10 orang kan, anak 20-30 kan. Anak dia pun kena lupis tuan-tuan kan. Bagus dia rajin mengaji. Kalau saya pergi Kirab Indra, pergi Taman Indra, semuanya Masjid Lamai perginya ada dia. Bini semua ada, Taman Indra pun ada, Masjid Lamai pun ada. Parit ada, ikut semua kan. Apa masalah itu, untung ramai tu. Mana pergi pun ada yang ikut. Allah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untung-untung juga, yang rugi juga. Tuan-tuan kan, kalau betul cara untung, betul caranya. Kalau tak betul cara, bukan untung, kena pelantung. Pelantung. Baik, sama balik tadi tuan-tuan. Kepada orang tua, isteri-isteri, anak-anak dan sahabat-sahabat serta kerabat, eratkan tali hubungan silaturahim. Jangan kita bergaduh. Kalau ada antara kita sini anak beranak, setara maka ada beradik yang bergaduh. Itu sebab kalau kita mengaji bab kita adab, kita adab 50 mencakap adab 60 keadaan tu, dia kata sebelum tidur tu kita ampunkan dosa semua orang. Dosa adik-beradik, saudara mara kita, rakan tahunan. Apatah lagi dosa suami isteri kita. Betul? Ini dosa suami pun tak nak ampunnya. Tak ada ampun. Sesuami dia pun tak nak ampunnya, bercerita. Ampun ke semua dosa orang. Baru ni malam 10 Syaban baru ni, sini ada baca Yasin tak? Tak ada buat. Ada ceramah malam tu? Ada. Ada ceramah ke baca Yasin? Nak saya tak ada masa tu? Tak ada ke malam tu? Surah tak buat? Saya kebetulan malam tu di surah saya Seri Bayu tuan-tuan. Saya ngajar malam tu, tapi saya buat juga baca Yasin sekali. Dia ulama menggariskan 3 kali. Walaupun ada sebahagian daripada mazhab aliran Wahabi ni dia kata haram, bid'ah, dia kata buat baca Yasin ni. Tuan-tuan kan, tak ada hadis Nabi. Memang tak ada hadis Nabi suruh baca Yasin 3 kali ni sebenarnya. Nabi dalam hadis baginda menyuruh kita membaca Al-Quran, berzikir, wirid. Tapi Yasin tu Quran lah. Boleh apa masalahnya? Kena jauh rahmat. Semua tak boleh dah tuan-tuan kan. Tahlil haram, doa arwah haram, apa yang tak haram, semua haram tak.
Menung je kita tuan-tuan, berdoa tak boleh semua. Jadi tapi malam tu saya buat doanya 3 dan 11 kali baca, tapi 3 doa. Doa pertama kita mohon kita dipanjangkan umur dan dalam beramal ibadat sihat. Kedua, doa yang kedua mohon supaya kita ini dipermudahkan murah rezeki. Yang ketiga, doa supaya ditetapkan iman. Itu doa dia. Ada satu lagi hadis yang sahih disebut malam nisfu Sya'ban ni malam yang dimakbulkan doa kita. Dimakbulkan doa. Kecuali Nabi kata 2 golongan yang tak diangkat doanya. Siapa dia? Pertama, orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, ini dia, orang yang memutuskan tali hubungan. Apatah lagi kalau dengan adik-beradik. Kan? Orang kita dengan adik-beradik dah kita nak berbaik. Ini dengan orang lain, non jauh di sana beribu batu kita baik. Tahu non sana ada lagu kan? Lagu siapa? Semiasan. Non di sana beribu batu. Kan? Orang yang jauh kita baik. No, kawan kita duduk dekat Kedah, kita pergi ke Nurinya. Adik-beradik satu kampung tak pergi. Mereka tak pergi ke abang, mereka ke Nuri. Hei, tak boleh. Bergaduh. Bukan orang kampung pendiak lah, kampung lain, kampung tak ada. Kalau ada nasib dah saya pun tak tahu kan. Jadi Nabi kata hubungan silaturahim ni jangan diputuskan. Jangan diputuskan tuan-tuan kan. Jangan diputuskan. Doanya tak diangkat. Seterusnya disebut dalam kitab ni tuan-tuan. Yang ketiga, persiapan Ramadan ini kita hendaklah rasa bergembira nak menyambut bulan Ramadan. Ada yang tak seronok bila nak puasa. Rasa seronok. Seronoknya nyambut Ramadan ni, nak sembahyang tarawih apa. Rasa seronok. Kan? Itu sebab tuan-tuan sebenarnya bulan Ramadan inilah sepatutnya kita pasang-pasang lampu. Tuan Said alias bulan Ramadan ni kita pasang lampu. Ini raya baru kita pasang lampu. Kan? Tama-tama malam 27 likur pasang panjut. Kenapa pasang panjut tu? Tak tahu dia. Dia kata roh nak datang ke rumah. Roh siapa nak datang? Itu betul hadis palsu. Tak ada. Tak adalah hadis, tak ada yang roh datang, tak ada tuan-tuan. Tapi yang suruh bergembira tu ada. Suruh kita bergembira menyambut Ramadan. Jangan rasa sedih pula menyambut Ramadan. Kita Ramadan ni sedih rasa bila nak raya esok baru seronok. Kan? Balik bergembira. Itu yang ketiga lah. Bergembira tak kala kita nak menyambut bulan Ramadan, tuan-tuan, kita rasa gembira, rasa seronok. Dan rasa sedih apabila tamat di bulan Ramadan. Dan yang keempat, iaitu mempelajari hukum-hukum dalam amal ibadat di bulan Ramadan ini. Kita belajar hukum-hukum bab puasa, supaya puasa kita tu betul dengan ilmu yang kita belajar. Mereka hukum hakamnya, bukan ikut je. Ngapa mereka puasa? Dia main puasa, buat puasa lah. Tapi benda puasa, niat puasa, rukun puasa tak tahu. Sedangkan tuan-tuan, rukun ni satu perkara yang paling penting. Kan? Rukun puasa ni bukan banyak. Berapa? Udah ustaz dia tanya pula. Tadi elok salam udah tanya pula. Ni tak syok ni, letak tanya tak syok ni. Cik Megat dia tunduk, cakap tanya aku kata. Sampai tahu rukun puasa ada berapa? Dua aja tuan-tuan. Kan? Baru ni tuan-tuan saya pergi ceramah Isra Mi'raj dekat Belanja Kiri. Dia mesti sediakan handphone. Jarang ceramah Isra Mi'raj ada handphone. Susun handphone. Saya kata handphone ni buat apa ni? Handphone ni jabatan dan berbutuh. Boleh akan datang kita buat. Cik Nasar bila buat majlis-majlis kita buat handphone jabatan dan berbutuh. Sampai dah habis dia menunggunya. Tak ke orang-orang orangnya. Dapat hadiah handphone tu. Betul, saya bertanya lah juga. Saya minta maaf lah, saya ceramah suka bertanya. Saya kata tuan-tuan janganlah rasa gundah gulana. Hubungan dua hala. Kan, kalau sahala tak sonok, tapi kadang-kadang bila dua hala ni tak tentu hala dia buatnya. Jadi saya kata siapa dapat jawapan soalan saya ni, hamper atas dia. Tapi ramai yang diam, dia tak dapat lah. Betul dia dapat tuan-tuan kan. Jadi rukun puasa dia ada berapa? 2. Pertama apa dia? Niat. Ni kita tahu ni rukun bagi nak puasa. Sebab setiap amalan kita mesti tahu rukun. Rukun puasa,
rukun solat, rukun haji, rukun umrah, kan, rukun apa lagi, rukun negara. Rukun negara tak tahu pun tak apa, kan. Kan, rukun puasa 2. Pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana ada ketiga dan 2 je. 2 je. Tak ada. Yang ketiga apa? Orang yang berpuasa. Dalam kita ada tersebut orang puasa, tak ada 2 je. Niat dengan tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Baik, dalam bab niat ni tuan-tuan, ya, kalau kita berpandukan mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam kena niat. Ni saya pakai kitab ni, ya. Dia kata apa? Niat puasa Ramadan tidak sah kecuali pada waktu malam sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa hendaklah pada setiap malam. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi jangan takutlah tuan-tuan, kan, ada sandaran yang lain, ya. Tetapi dia kata boleh ditaklidkan dengan mazhab Maliki yang memadai berniat di awal Ramadan sahaja. Mazhab Maliki. Ya, mazhab apa? Maliki. Mazhab pertama mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah. Yang kedua iaitu mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang keempat baru mazhab Hanbali. Maliki itu tok guru kepada iaitu Imam Syafi'i. Hanbali itu anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi kita ikut mazhab tok guru Imam Syafi'i, mazhab Maliki, dia kata boleh niat untuk sebulan Ramadan. Kalau niat semalam itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sunnati lillahi ta'ala, itu niat untuk setiap malam. Adapun niat untuk sebulan, mula-mula malam pertama tu kita mula niat dah, nawaitu sauma syahri ramadana, sahaja aku puasa sauma syahri ramadana hadhihi sunnati lillahi ta'ala. Tu niat malam-malam itu niat sebulan. Lepas itu barulah kita niat-niat yang tiap-tiap malam itu. Kot-kot takut-takut kita tak berniat, lupa niat pada waktu malam-malam. Mana tahu, ya tak? Letih punya pasal, balik tarawih terus terdear. Faham terdear ni? Ataupun nyeper. Balik tarawih pukul 10:30 tu, sini tarawih berapa rakaat buat? 8. Surat saran tadi lupa. Baru teringat. Surat saran baru teringat. Saya punya kawan masjid apa, Kasimiah Pengurusi tak dapat lagi surat siaran. Dia tak dapat surat siaran yang mengenai apa tu bulan puasa ni. Saya kata dia dapat surat siarannya, dia kata tak dapat lagi dia tak tengok tu, nanti karang-karangan tu. Jenuh dia nunggu tu, dia suruh kantor tu. Surat siaran dah keluar, kita boleh buat 8. Dia tak nyuruh buat 8 lah. Mana boleh lah. Sebab yang buat 30 ni masjid negeri dengan masjid Ubudiyah saja. Ada pun masjid lain, surah-surah lain terpulang kepada JKKK. Bukan JKKK, AJK, kan, Jabatan Kuasa. Boleh jemput imam lain. Dia kata boleh jemput imam lain. Tapi kalau imam luar negara, kena daftar dulu, kena buat mohon kepada pejabat agama. Dari Mesir ke India ke Korea ke, kena daftar. Boleh tazkirah selepas witir. Boleh buat qiyamul lail. Boleh sahur. Banyak boleh dah tuan-tuan. Boleh beridang. Kan, mereka boleh, banyak boleh dah. Boleh minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh beridang. Apa yang tahun lepas tak beridang ke? Tahun lepas beridang. Oh iya ke? Saya pun dah lupa dah. Tahun lepas kita kena bulan bekas tu ya. Saya pun tak ingat dah. Tahun ni boleh beridang dah, baru teringat. Boleh bungkus. Maknanya tak selesa makan ya. Tak selesa sangat nak makan bungkus tu. Itu dia tadi. Apa cerita tadi? Cerita niat tadi, niat. Jadi niat tuan-tuan, kita boleh berniat ya, sebulan. Itu puasa Ramadan.
Kalau puasa sunat boleh diniatkan pada siang hari sebelum matahari tergelincir. Tergelincir waktu bila? Waktu zuhur. Ni ramai budak-budak sekolah tak tahu ni tuan-tuan. Kalau tanya gelincir ni waktu bila, dia kata waktu maghrib. Waktu maghrib sebenarnya apa? Terbenam. Terbenam. Boleh puasa sunat lah. Macam ada Encik Nan, tanya dulu Encik Nan dia puasa sunat dia. Puasa sunat tuan-tuan bulan Syakban macam mana? Baik. Lagi seorang yang sedang berpuasa berniat untuk berbuka, maka batal puasanya sekalipun beliau tidak berbuka. Ni main ya. Ini kerana niat merupakan satu rukun dari rukun puasa. Inilah pendapat Said Sabit dalam Fiqhul Sunnah. Ini pendapat yang rajih di mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ini mazhab kita tuan-tuan. Aku rasa nak berbukir dah. Dia rasa berbukir lah aku. Tapi tak makan pun. Walaupun tak makan, batal puasa dia. Sebab niat ni tak boleh main-main tuan-tuan. Bab niat ni memang tak boleh. Innamal a'malu bin niat. Niat tu boleh main. Niat nak cerai isteri. Yang bolehnya niat ke seorang lagi tu boleh. Nambah lagi dia tu niat tu boleh, tapi idaklah niat je dapat pahala. Nak ambil pahala je lah. Ambil pahala kan, ambil pahala. tak batal kan? Tak ada batal. Niat tu tak batal. Ambil pahala. Orang perempuan marah macam ni, apa aku ustaz nombor rapid je macam ni. Okay, saja je lagi yang ngantuk. Ada ngantuk? Tak ada. Orang perempuan kalau cerita tu dia marah. Orang lelaki seronok. Sesama tak ngantuk. Keram tengok kan. Tidaklah ngantuk. Tapi kalau setengah orang tu tuan-tuan ceramah macam mana pun ada ngantuk juga ya. Jenuh lah saya bawa lawak macam mana pun cerita, ngantuk juga. Nak sebut nama malu pula kan, kena terkejut dia ustaz dia kan. Tapi nampak tak ada ngantuk, alhamdulillah lah. Kadang-kadang kesian ya, dalam kuliah ni kan kita tengok dalam kuliah ni 70% orang tidur tuan-tuan. Adalah tuan-tuan 70% tidur ngantuk je. Tapi herannya bila ustaz tu assalamualaikum bersedur pula. Bila saya sedar kan, rugilah kan, rugi. Sebab saya kalau boleh lah, kalau kita kuliah ni usah tidur. Saya pun kalau dengar kuliah tuan-tuan tahan mata, tahan mengantuk kan, buatlah cara macam mana pun. Baik. Jadi tuan-tuan, tadi kita puasa tadi, orang niat dia batal puasa dia. Lagi ya, sah niat puasa dalam hati walaupun ketika dalam solat. Tu dia disebut dalam kitab ya. Maknanya dalam kitab Al-Majmu' boleh kita puasa. Umpama contohnya kita tengah sembahyang isyak lah, Allahu Akbar solat isyak. Tiba-tiba kita niat nak berniat. Maknanya tak ada sebut nak apa tu nawaitu sama qadim pula. Niat tu lintasan hati kan, kita lintas saja ke puasa esok hari bulan Ramadan. Sah. Ya sah. Walaupun dalam solat, sama macam kita beriktikaf di dalam masjid. Bila beriktikaf ni tuan-tuan, dia khilaf ulama juga kan. Khilaf ulama ya. Ada pandangan kata iktikaf ni hanya tempat yang didirikan masjid. Macam masjid Bandar lah, boleh naik iktikaf. Tapi ada pandangan kata mana saja tempat-tempat orang yang solat itu juga dikira masjid, macam surau ni. Atau ada pandangan lain lah. Yang tak bolehnya kalau musolla, tempat sembahyang kecil kan, kan sembahyang macam apa macam Petronas tu, RNR. Dulu tuan-tuan waktu PKP dulu hingga kan ya, ada sebagian ulama membahaskan boleh beriktikaf di rumah dalam keadaan darurat. Ad-daruratun tubihul mahzurat. Waktu tu kita tak boleh pergi masjid, betul tak? PKP tahun berapa? 2021. Tak boleh pergi masjid langsung. Sembahyang semua di rumah kan. Makan, sembahyang tarawih di rumah, tidur. Buncit perut tuan-tuan, tak boleh keluar. Elektrik pun tinggi. Saya suruh lebih elektrik, mangkuk. Tuan-tuan elektriknya. Betul tak? Hati tak ada keluar. Duduk rumah je, baca Quran, tidur. Udah tumbel tu bangkit. Tuan-tuan malam bangkit tu Quran tu dah makan, tidur tu rupanya. Keluar pagar pun tak bagi dia mah.
Dia dahsyat betul tuan-tuan. Jadi waktu itu tuan macam mana kan? Jadi waktu tu ada ulama berpandangan rumah kita tu khas tu boleh niat iktikaf. Kita ambil bagian rumah kita tu bagian khas lah, bukan dapur pula. Bagian anjur rumah tu kita kena jadikan surau, kita boleh beriktikaf dalam keadaan waktu itu sahaja. Jadi saya ambil sebagai rumah saya depan tu tempat sembahyang saya lah, dengan keluarga saya sembahyang situ. Nampak kembali lepas situ semua situ. Boleh kita niat iktikaf. Waktu tu je lah keadaan waktu tu, yang tak boleh kita keluar tempat lain. Lagi ya mengenai niat ni. Habis bab niat habis. Bab niat habis dah. Lagi tentang hukum-hukum puasa lagi seterusnya. Terlupa atau terpaksa. Terlupa atau terpaksa. Makan dengan sebab terlupa pada siang hari di bulan Ramadan tak batal. Tak batal puasa kerana Allah Ta'ala memberikannya makan dan minum seperti riwayat Abu Hurairah dan Al-Bukhari, daripada Abu Hurairah dan Al-Bukhari dan Muslim. Bila saya cerita ni, ada satu orang Allah malam tanya, "Ya ke Ustaz, boleh ke jadi macam tu?" Dia kata, boleh tuan-tuan. Kan kita, tapi kalau yang biasanya yang mula-mula puasa tu lah, malam tu kita bangun kan pagi-pagi, kita pun tak sedar pergi bilik air, pergi ke dapur, kita biasa pagi minum air, kita minum, tunggu buka peta ais minum. Puasa. Tapi kalau dah 20 hari macam tu ada 20 hari puasa, bang minum apa tu? Lupa. Nampak benar berdoa. Kalau mula-mula taruh lah kan tuan-tuan kan. Tapi kata-kata hadis Nabi dia kata boleh tuan-tuan, maknanya boleh berlaku benda macam ni, terlupa, tak batal puasa, ya. Satu. Maknanya lupa ni dia satu lekser besar tak? Ya. Betul. Lupa semayang lepas itu. Betul. Lupa puasa. Boleh lepas itu. Ya, betul. Lupa ni Lekser besar. Betul. Betul tu ceramah kita betul lah. Dia tak kena lah, hukum tak kena kan? Ya betul lah. Jangan buat lupa dah lah. Lupa elok je. Bapak lupa tu masalah tu. Lagi ini cerita mengenai orang kerja berat pula ya. Dr. Wabah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami menukilkan pendapat Abu Bakar Al-Ajiri. Orang yang bekerja berat, buruh kasar lah, bukan buruh lembut. Dia ada dua buruh kasar, buruh lembut kan. Saya terangkan mana buruh kasar, mana buruh lembut. Orang kerja berat ialah orang punya pekerjaan yang berat. Jika bimbang berlaku kebinasaan dengan sebab puasa, maka dia boleh berbuka dan melakukan qada jika seandainya pekerjaan tersebut mendatangkan kemudaratan sekiranya tinggalkan. Maksud tuan, kalau dia puasa juga mungkin dia pensan, pening, tumbang, pitam. Ya. Jika meninggalkan pekerjaan itu tak membawa kesebarang kemudaratan, dia berdosa kerana berbuka. Awak kerja buruh Ustaz. Buruh apa? Buruh lembut. Buruh lembut ni apa contohnya? Nyapu sampah dekat UTP, cleaner UiTM, cleaner sekolah, nyapu. Demel yang banyak minum. Nak maaf cakap tuan kan, demel kerja itu je. Tapi waktu ke-10 dah minum. La ilaha illallah. Belakang dewan dah minum demo. Ni kita betul ni kan, kita main ni betul baik saya cerita tu kan. Ya tuan-tuan. Demo minum. Dia kata buruh kasar. Apa buruh kasar ni? Orang yang kerja berat lah. Orang yang kerja kontrak kan, ngangkat simen tuan-tuan, mancur simen, bawa lori berat, lori besar. Itu iyalah. Ini tuan-tuan kerja buruh lembut pun puasa, tak puasa, payah juga. Tapi ingat tuan-tuan, sebut lagi tak kata apa lagi. Dia kata jumhur fuqaha menetapkan bahawa wajib juga ke atas pekerja yang melakukan kerja berat bersahur dan juga berniat puasa, walaupun dia ini memang kerja berat, kerja ladang sawit, kerja bendang yang menyukarkan dia nak puasa, kerja kontrak, tapi dia kena wajib bersahur dan berniat puasa. Jika berlaku sebarang keuzuran atau apa yang amat sangat dibimbangi berlaku kemudaratan, maka harus baginda berbuka dan melakukan qada selepas itu. Ini dah udah siap-siap bininya bagi nasi lemak, bekal pulut dengan ikan ayam rendang. Memang tak ada niat terus lah.
Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Abang sekarang minumlah. Muah tahu abang ni apa tu susah kerjanya ni. Abang ni saja cari jalan nak makan tuan kan. Abang ko. Ya. Jadi tuan tu tak boleh disebut sini. Kena niat dulu. Sahur dulu. Dah tak mampu baru dia berbuka. Itu kaedah bagi orang yang mudarat, bagi orang yang dalam keadaan mudarat. Itu dia ya. Okey, baik. Lagi. Seterusnya disebut lagi, jika sekiranya seseorang itu menjangka fajar belum terbit lagi dengan makan atau minum, sedangkan ternyata seakan itu salah, maka batal puasanya. Walaupun begitu, hendaklah ia meneruskan imsak. Yang imsak ni tak boleh makan lah sepanjang hari tersebut kerana mengharapkan Ramadan. Contohnya kita sekarang ni syuruk pukul berapa? 7.30 terbit matahari. 7.30 ya. Masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh 6 apa? 6.15. 6.16. Dia pun bangkit-bangkit terus makan. Makan pukul 6.20 dia makan. Oh, ingatkan ada waktu lagi, kita kata. Ingatkan saja. Dia tengok pedok jam tu terus ingatkan saja. Dia pun makan. Ini kata ni, menjangka fajar belum terbit dengan makan atau minum sedangkan nyata sekali itu salah, maka batal puasa dia. Tak boleh puasa. Tapi dia kena terus meneruskan tak makan tak minum. Jangan sebab itu lesen untuk makan minum pula. Menghormati orang yang berpuasa kan. Macam orang perempuan lah kan. Orang perempuan yang moon coming. Tahu moon coming? Cakap orang putih datang bulan. Takkan nak makan di khalayak. Anak lelaki puasa, suami puasa, dia relax je tengok drama. Pukul 3 petang makan. Relax, dia makan cikidis. Makan apa tu? Cikidis. Abang tak puasa, minta maaf abang ya. Minta maaf je macam tu dia makan. Boleh ke? Tak boleh. Kalau boleh dia lindungi supaya suami tak apalah kan. Anak tak apa, dia memang tahu kita tu tak puasa kan, sebab tahu. Tapi jangan di khalayak, makan dalam bilik senyap-senyap, menghormati orang yang puasa. Kan, menghormati orang yang puasa. Ni orang yang macam tu tadi kata jangka fajar pun disuruh imsak, terus jangan apa tu makan, menghormati Ramadan itu. Baik, seterusnya tuan-tuan disebut lagi di sini, orang yang berbuka puasa tak batal puasanya. Ni dia. Jika dipaksa yang sedang berpuasa untuk berbuka atau dimasukkan makanan ke dalam halkum tanpa pilihannya, tak batal puasa. Mula kop masuk. Kan. Aku nak puasa. Kop bagi dengan nasi. Dia pun makan. Dia tak ada. Tu tak apa. Buang balik. Tapi jangan buat konspirasi pula pakatan. Udah. Sekejap benar ya, kena jam ni. Baru separuh ni. Jam silap. Jam silap. Dia suruh kata dia suruh kawannya, kamu paksa aku. Dia konspirasi pakatan, suruh kawannya paksa makanan. Atau apa sebut lagi tak lagi tuan-tuan, dia kata iaitu jika dipaksa sedang berpuasa untuk berbuka atau dimasukkan makanan ke dalam halkum terpilihannya atau dipaksa isteri untuk bersetubuh, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ni ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali yang masyhur hukumnya batal puasa. Sedangkan sisi mazhab Syafi'i dan Ahmad ialah membatalkan, tidak batalkan puasa bagi mereka yang kena paksa. Yang kena paksa tak batal. Imam lain kata batal, Syafi'i tak batal, Ahmad bin Hanbal tak batal puasa. Sebab apa kena paksa? Tapi jangan konspirasi perkataan. Kan? Kata sebenarnya paksalah bang. Itu tak boleh. Ini bulan Syaban ni ramai orang kahwin ni. Tuan Said dia. Ramai betul. Risau lah, tapi mudah hidak lah. Takut lancar tu. Kan? Kalau puasa, kalau bulan Ramadan lagi lebih bahaya kan. Ni bulan Syaban ni kan. Ramai ni kan baru kahwin, ramai ni kan. Kahwin ni. Ini bulan Ramadan dekat dah. Mudah hidak lah kot, insyaAllah. Okey tuan-tuan, boleh sikit lagi? Boleh? Seterusnya, hukum puasa bagi orang pensan dan gila. Baik, orang pensan ni tuan-tuan, dia macam ni, berbeza. Orang pensan ni sama ada pensan
dengan dibius atau pengsan seperti biasa, pengsan kerana sakit lah ataupun kerana pengsan lah, pitam penin kan, dia kalau dia bermula daripada sebelum sahur tu pengsan dah, sampailah waktu dia tu sebelum terbit, sebelum matahari tergelincir, macam tu lebih kurang. Maksudnya sebelum zuhur lah. Kalau dia sebelum zuhur, puasanya tak batal. Tapi kalau sepanjang hari tu sampai lepas berbuka pun dia pengsan lagi, ataupun nak berbuka tu dia sedur, tuan-tuan, batal puasanya. Sebab apa? Dia makan masa yang agak lama dalam pengsan tersebut. Tu pengsan. Berbeza dengan gila. Gila ni tuan-tuan, kalau dia pengsan, kalau dia gila walaupun sekejap, batal puasa. Ya. Pengsan tadi sepanjang hari kan, sepanjang hari. Tapi kalau gila ni 10 minit je gila, betul dia elok tak gila pula, maka waktu itu dia batal puasa walaupun gila sekejap. Gila yang macam mana tu, Pak? Gila yang betul-betul gila lah, bukan gila-gila remaja, bukan buat gila. Memang gila betul gila, kan. Memang orang tu ada sakit gila lah. Kalau yang sawan babi tu, enggak betul, itu kan gila. Itu kita tak tahu. Dia tu sawan babi ni dia termasuk kategori gila ke kalau ikut panggil doktor? Dia kategori gila ke? Tak orang kata, tapi dia macam tak sedar lah. Orang panggil gila babi ustaz dia kan? Yelah, mungkin dia juga termasuk lah tu. Kategori gila tu macam mana kan? Dia tersebut dalam ni. Saya pun tak tahu dia tak sebut gila babi. Dalam ni gila khinzir pun tak ada. Dia sebut gila je. Mana dia gila lah tak? Gila. Cumanya tuan-tuan, kita nak tengok apakah rasionalnya, apakah kenapa bab pengsan tadi dia bab pengsan tadi tuan-tuan, dia pengsan lama baru batal, sekejap tak batal. Yang gila ni sekejap pun batal. Sebabnya orang pengsan ni memang tak makan kan. Pengsan lama pun tak makan, pengsan sekejap pun dia tak makan. Gila ni walaupun gila 10 minit, agak-agak kalau 10 minit gila tu dia makan tak? Dia makan, dalam 10 minit tu dia gila, dia makan kenyang. Betul? Elok, aku tak gila dah. Udah kenyang pun tak gila. Orang gila ni makan tuan-tuan. Kan? Itu sebab gila ni walaupun sekejap batal puasa dia, orang gila. Ya. Baik, jadi tuan-tuan, sikit lagi lah. Sikit lagi boleh ya? Boleh. Ada lagi ni bab mengenai masuk sesuatu ke dalam rongga. Menggunakan titisan seperti air mur di mata tak batal puasa. Kerana mata bukanlah ruang yang terbuka, begitu juga dengan memakai celak tidaklah batal puasa, seperti fatwa Syekh Asy-Syarbasi. Cuma sebab tu celak ni tuan-tuan, orang lelaki celak ni sunat pakai waktu nak tidur je. Kadang-kadang kita tak faham, ada orang pakai siang-siang, orang lelaki pakai celak kan. Celak ni hanya untuk waktu malam je, orang lelaki ni sunatnya. Siang tak ada suruh pakai celak. Orang perempuan tak apa. Satu. Yang kedua, suntikan melalui dubur adalah membatalkan puasa kerana ia merupakan ruang terbuka. Kalau suntik melalui dubur tuan, kan kalau orang yang demam kan, ubuh tu kan, kan katalah orang tua ke orang budak ke, masuk yang untuk buat tu melalui lubang dubur tu batal. Sebab apa? Ruang terbuka ada. Baik. Apabila seorang itu mencurahkan air ke dalam telinganya dan sampai ke otaknya, nescaya batal puasanya. Sebab sengaja dia mencurahkan. Katalah kita mandi, contoh mandi, tiba-tiba air masuk selinga. Itu tak batal. Sebab apa? Bukan kita saja masukkan, tak sengaja. Kita tengah mandi masuk. Lepas tu, kita rasa tak sasa benar. Kita pun nak ambil air, nak elokkan mata kepala kita. Tu kita meloncat-loncat. Betul tak? Betul tak? Ada buat tak ada buat? Ada kan? Elok. Itu batal lah. Sebab apa? Yang tadi tak batal, sebab masuk sendiri. Yang kedua tu, kita masuk pula air telinga kita tu. Itu batal. Masuk tu sampai tak mana dia kata batal tak? Masuk dalam lubang telinga tu lah, sampai ke otak tu disebut sini. Ni lah. Dalam tu Air masuk lubang telinga tu bukan sampai kotak. Dia ada ruang rongga tu. rongga tu. Tak tahu dalam. Tak masuk kalau air masuk telinga orang kata tu, dia berdengung tu, kita ambil air tambah, hilang dia kan. Air tu mana masuk otak? Kalau masuk otak, payah kita dah. Otak dia masuk rongga. Tak tahu itu kena tanya doktor lah tu. Hak mana ayat tu sampai, itu bukan bidang kita. Nanti kita boleh bahas kembali. Ayat tu sampai ke otak macam mana? Poin tu boleh telinga tu. Air buat. Dia kering dengan perut. Ha? Dia masuk telinga.
Tapi kalau masuk hidung mau. Kalau hidung betul. Telinga sikit hidung tu mau. Dia memang lubang sama. Boleh sampai kotak. Hidung ni kalau dia air hidung. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Ijma' ulama masa kini bahawa menyatakan bahawa suntikan yang mengandungi rawatan dan boleh memberi tenaga tak batal. Kalau suntikan itu ada mengandungi rawatan tak batal. Tapi kalau suntikan yang mengandungi makanan, glukos umpama contoh, itu batal. Suntikan tu hanya untuk makan. Macam orang sakit kencing manis kan, dia butuh untuk makan bagi tenaga, itu batal. Tapi suntikan itu tuan-tuan, kita kalau suntikan itu memang khas untuk mengenyangkan, batal. Tapi kalau suntikan itu sebagai ganti makanan yang beri tenaga, hukumnya tak disepakati oleh ulama. Ada khilaf ulama. Ada ulama kata batal, ulama kata tak batal. Sebab dua pandangan. Sama juga dengan tuan-tuan menggunakan apa tu, inhaler kan, orang penat tu. Kan? Pandangan yang ada sebut, ada pandangan kata batal, ada pandangan kata tak batal. Sebab apa? Dia kata inhaler kita sedut tu tak sampai ke perut, dia dada je. Maka kalau kita nak rasa bila kita penat, kita pakai inhaler tak batal, kita ambil pandangan tak batal tu, tak batal puasa kita. Tu dia. Lagi, sisa makanan yang ada celah-celah gigi yang ditelan sama air liur, yang tak boleh kita nak bezakan. Kita makan sahur, tiba-tiba ada celah gigi tu, daging kecil je, kencang kecil, kita nak buang tak boleh buang, dia bisa tertelan, itu tak batal puasa. Tapi kalau bersifat besar bendanya, benda besar, kontinnya sisa makanan besar, ada yang besar ibu jari ni, kita konyol-konyol, sedap juga. Tak batal. Yalah, jangan tu. Yalah. Yang tadi kecil, yang tadi kecil yang macam halus-halus tu, itu tak boleh beza tu apa. Macam lagi. Air liur tidak batal puasa. Tapi kalau air liur tu dikumpulkan, dia kata udah segelas dalam mulut tu. Telan. Itu batal puasa. Itu batal puasa. Baik, satu lagi. Menelan balgham disebut dalam kitab ni, atau sejenis kahak yang tua, yang menyukarkan dekat kahak kita ni, tak mau keluar, tak mau, kita telan, elok masuk, itu tak batal puasa. Selamat. Tapi kalau ada di luar ni, kita rasa kahak luar, kita telan, itu batal puasa. Seterusnya tuan-tuan, sikit lagi, muntah. Kalau muntah dengan sengaja, muntah tu dengan sengaja, kita jolok-jolok, itu batal. Itu semua maklum kan. Kalau muntah tak sengaja, muntah perempuan mengandung ke, muntah cium bau benda busuk, itu tak batal. Last sekali tuan, akhir sekali merokok kalau kita hisap, tak batal puasa. Merokok tak batal puasa. Belum tak habis lagi. Saya jangan tanya. Batal. Seronok penuh kalau tak merokok. Merokok batal. Ustaz, mana batal? Merokok batal sebab merokok ni sampai ke dalam perut. Merokok dalam perut. Wallahu alam. Okey. Nak tanya Ustaz, cabut gigi macam mana? Cabut gigi. Cabut gigi ni kalau air liur itu bercampur dengan darah, kita masuk, batal puasa. Tapi kalau kita mampu menahannya sampai tak masuk, rasa tak masuk kerongkong, itu tak batal puasa. Cucuk tak batal, sebab dia bukan dalam masuk rongga kerongkong, ini je. Tapi kalau kita campur darah ataupun gigi tu kita telan sekali, itu batal lah. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Kita pergi masa 2 minit. Nak tanya? Batal sebab menggunakan ruang yang sedia ada. Okey. Lagi? Kumur tak batal puasa kecuali air kumur tu kita minum. Cuma kumur ni kalau kita berlebihan jadi makruh. Kalau kumur tu bulan Ramadan, kumur ni kumur sikit je. Kalau kumur tu jadi makruh. Kalau kurut telan terus, batal. Okey, ada lagi? Tapi kumur pun tengok waktu lah. Kalau kita gelincir mentari tu tak apalah. Kalau ada lepas gelincir mentari, petang-petang tak betul tu. Lagi ni tak ni, aku korek hidung dengan telinga ni, dia ada limit tak? Dia korek hidung telinga ni tak batal. Dia bukan sampai ke dalam. Dia ini hak mana boleh pakai pun kan. Masuk jari, tapi kadang-kadang orang tak faham. Itu tak batal. Korek telinga pun tak batal. Tak batal. Walaupun dia duduk sampai tak batal.
Itu kalau masuk wilayah batal. Itu masuk wilayah batal. Ya, ada lagi? Ustaz, Okey. darah tu kalau masuk darah. Apa dia? Kalau masuk hospital, Masuk tak batal sebab tidak menggunakan lubang sana. Ada dalam ni ada tapi tak sempat cerita je. Ada dalam ni ada tapi tak sempat nak cerita sebab sambil yang terpenting je. Masuk darah tak batal. Menerima darah pun tak batal, menerima darah pun tak batal. Okey. Habis ya? Kita berdoa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجمعنا هذا كله جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin muslimat mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami dapatlah ilmu kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami berkatilah usia kami, panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat taat, melaksanakan segala cita perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini. Ya Allah, sama ada penyakit zahir, penyakit batin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal dan kita berkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami melaksanakan salat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami dapat kami ini menjadi ahli syurga firdaus-Mu. Ya Allah, dan jauh daripada azab neraka-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.